Malam tadi kami makan malam sambil duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Kita kudara pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Topik hangat pada malam ini tuan-tuan ialah Parlimen Marang. Parlimen Marang, Parlimen Haji Hadi tuan-tuan. Parlimen Kuala Terengganu dan Parlimen Kemaman berhadapan dengan kemungkinan bakal diadakan pilihan raya kecil antara politik wang pimpinan PAS, saudara. Saudara, hari ini Datuk Seri Ahmad Said, Ketua Perhubungan UMNO Negeri Terengganu telah pun memfailkan petisi di mahkamah. Dan banyak perkara yang bakal terbongkar tuan-tuan. Namun apa yang mengecewakan saya, walaupun di negeri Terengganu ke-88 Parlimen mengamalkan politik wang, calon-calon daripada PAS, daripada Perikatan Nasional mengamalkan politik wang, dan berpuluh ribu, tak tahulah mencecah ratus ribu ke tidak orang yang menerima. Sampai ada yang menerima RM600 satu kepala oleh pemimpin PAS, tuan-tuan. Ini belum campur lagi duit-duit YB mereka, calon-calon mereka. Tapi malangnya saudara, daripada lebih 100,000 ke 200,000 yang menerima dana ini, hanya 20 orang yang sanggup untuk menjadi saksi dan akan memberikan keterangan di mahkamah. Dan ini menyebabkan kita hanya dapat memfailkan petisi mahkamah di 3 kawasan parlimen seluruh negeri Terengganu. 5 orang wakil rakyat daripada PAS dan juga PN terselamat kerana di kawasan mereka tidak ada orang yang berani untuk menjadi saksi. Mereka telah disogok oleh pemimpin PAS dan pemimpin Bersatu di negeri Terengganu. Itu sebab malam ni saya menyeru kepada pengundi-pengundi negeri Terengganu, anak-anak muda walaupun mak bapak mereka banyak yang dah mengadu anak mereka menerima sogokan daripada PAS, daripada Bersatu, tetapi bila kita minta untuk jadi saksi di mahkamah, alasan dia anak dia masih belajar. Janganlah bawa heret anak dia pergi mahkamah. Kita bukan nak heret anak dia pergi mahkamah. Kita nak supaya pemimpin-pemimpin PAS dan Perikatan Nasional yang lain diheret ke mahkamah dan anak dia cuma jadi saksi. Tak ada rugi apa pun jadi saksi ni. Yang penting mereka telah menjadi sebahagian daripada usaha untuk menegakkan kebenaran dan membatalkan kemenangan mereka yang korup, mereka yang telah merasuah pengundi-pengundi. Tapi malangnya hanya 20 orang je daripada seluruh negeri Terengganu, hanya ada 20 orang yang betul-betul berani untuk menjadi saksi. Jadi saya harap selepas ini kalau ada yang nak tampil jadi saksi daripada negeri Terengganu ke negeri lain, bolehlah hubungi kita. Kita akan salurkan maklumat mereka kepada YB Barisan Nasional yang tewas supaya petisi di kawasan tersebut dapat dibuat dan pilihan raya kecil dapat diadakan sama seperti pilihan raya kecil di Cameron Highlands. Saya nak beritahu saudara Sivaraj daripada MIC, hanya kerana dia memberikan duit pengundi luar, kalau tak silap saya 1 orang je yang dia bagi, seluruh pilihan raya dibatalkan. Jadi cuba bayangkan, geng-geng yang beratur, yang angkat sumpah wallahi saya undi PAS, berapa puluh ribu orang yang beratur, yang kolek duit, yang dijanjikan 350 dapat 50, dapat 100. Ramai tuan-tuan, ramai. Tapi malangnya hanya 20 orang je yang berani tampil ke hadapan. Kita haraplah mereka ni
dapat segera tampil ke hadapan kan, tegakkan kebenaran. Kita tak boleh biarkan amalan politik wang ini berterusan bermaharajalela, dan kita tak boleh biarkan mereka ini terus menerus mengamalkan perbuatan keji, merosakkan anak bangsa kita yang masih bersih, khususnya anak-anak yang masih di bangku sekolah, masih lagi belajar di universiti kan. Ini kali pertama 18 tahun ke atas dapat mengundi, habis dirosakkannya dengan sogokan duit untuk mendapatkan undi daripada mereka. Ada yang disogok, contohnya di Kemaman, mengikut Datuk Seri Ahmad Said kan. Dia tahu orang ni memang orang UMNO, kalau keluar mengundi sudah pastilah undi itu akan diberikan kepada UMNO. Pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional ni tuan-tuan sanggup bagi duit sampai RM600 supaya jangan keluar mengundi. Dahsyat tak dahsyat, saudara? Cuba bayangkan kalau satu orang pengundi dia boleh bagi sampai RM600. Kalau 10 orang RM6,000. Kalau 100 orang RM60,000, tuan-tuan. Kalau 1,000 orang RM600,000. Cuba saudara bayangkanlah, kalau 10,000 orang 6 juta, tuan-tuan, dibelanjakan hanya untuk membayar pengundi-pengundi ni. Belum lagi belanja pilihan raya untuk pasang poster, untuk bayar TikTokers, untuk cubalah, saya tak boleh imagine berapa banyak duit yang dibelanjakan. Kalau ikut bacaan saya dulu, saudara, untuk seluruh Malaysia ni, kalau BN bertanding 222 kawasan parlimen, campur Sabah Sarawak lagi lah kos helikopter dan sebagainya untuk berkempen, kurang-kurang pun 2.2 bilion dibelanjakan. Tapi saya rasa buat Perikatan Nasional ni nothing less than 4 to 5 bilion, tuan-tuan. 4 hingga 5 bilion easily telah dibelanjakan. Jadi saudara, kita tunggukan apa keputusan. Kabur sikit TikTok. Okey, silakan kita buka pada sesi soal jawab. Sesiapa yang ada soalan, bolehlah ajukan soalan ini kepada 011-3595-4044. 011-3595-4044. Okey? Okey, Dok. Biasanya tu untuk yang kita selalu dengar lah, bila kita tak berpuas hati dengan PRU dan sebagainya tu biasanya untuk mengantar petisyen bantahan tu mungkin dalam masa 2 minggu tu selepas PRU. Adakah sekarang ni tak terlalu lewat ke, macam mana? Masih boleh diterima lagi petisyen bantahan ke tidak? Petisyen sudah dihantar, sudah dimasukkan. Yang dia buat hari ni ialah press conference. Kena faham tu. Sudah pastilah Ketua Perhubungan Negeri Terengganu tahu buat undang-undang ni. Kita ada penasihat undang-undang, kita ada pakar peguam-peguam yang membantu sahabat-sahabat di Terengganu. Tempat-tempat lain pun ada kita buat petisyen pilihan raya, bukan tak ada. Yang cerita Raja Petra ada petisyen pilihan raya di 74 kawasan parlimen, semua tu semua mengarut. Sebab kita pun tahu bukan semua orang berani nak menjadi saksi. Bila dengar mahkamah je menggigil. Bukan setakat Muhyiddin je menggigil tak balik-balik ni. Ada orang kata dah balik. Tak tahulah betul ke tak betul. Okey? Okey, Dok. Dulu pas bila dia kat kali dia kempen dia akan minta sumbangan dan sebagainya. Tapi kali ni dia terbalik, Dok. Bila dia kempen dia bagi sumbangan tak. Jadi dari mana datangnya hasil sumbangan apa ni? Dia ada dua PAS di Negeri Terengganu ada dua cara mereka merasuah pengundi. Kalau kita lihat dulu, mereka ada bantuan Aidilfitri, mereka ada bantuan untuk mahasiswa, siswa.
mereka ada bantuan dana bakti remaja. Dulu zaman UMNO pun kita bagi dana bakti remaja dan sebagainya, tetapi setiap tahun duit royalti minyak yang kerajaan bagi ni kita bagikan kepada rakyat. Tetapi tiap-tiap tahun, bukannya untuk pilihan raya. Ini masalahnya 3 tahun dia orang tak bagi. Maka UMNO Terengganu membuat bantahan, buat komplain. Mana pergi duit royalti minyak ni? Kenapa tak disalurkan kepada rakyat yang memerlukan? So rupa-rupanya apa yang dia orang buat ni, dia orang kumpul duit ni dekat dengan pilihan raya, 2 hari sebelum pilihan raya dia gunakan platform tu. Itu yang bagi kat pejabat daerah semua. Itu bukan lagi dana bakti remaja. Itu ialah rasuah berskala besar khusus untuk golongan remaja, rasuah berskala besar untuk orang-orang kurang upaya, untuk ibu tunggal, untuk orang-orang B40. Ini 2 hari sebelum pilihan raya disalurkan. Macam mana? Dan pada ketika yang sama juga, mereka juga salurkan duit oleh calon-calon pilihan raya PAS dan Bersatu. Letak dalam envelope, ada yang letak 300 tambahan. Memanglah kaya raya pengundi-pengundi kat Terengganu masa ketika pilihan raya umum yang lepas. Tahun ni pun ada lagi yang belum dibelanjakan ni. Ni nak beritahu ni. Mereka cadang untuk belanjakan 143 juta tak silap saya. Hanya untuk tahun ni dah diluluskan oleh Belanjawan Kerajaan Negeri Terengganu untuk tahun 2023 untuk dibelanjakan. Dekat dengan PRN nanti dia bom sekali lagi. Jadi kita harap bila benda ni dibawa ke mahkamah, kalau Sivaraj bagi duit untuk pengundi pun, untuk pengundi luar pun, kalau tak silap saya Sivaraj bagi dalam RM100 je. Bagi pada pengundi luar seorang kena. Itu sebab kalau pengundi luar ni datang minta duit dengan kita, hati-hati. Sebab mungkin ianya perangkap. Itu yang kena kat kawan kita. Orang datang cakap saya datang daripada Kuala Lumpur, saya belanja ni apa semua. Kita pun kesian bagi 100, mampus, kena hilang jawatan YB tu. Kena hati-hati. Okey. Tapi yang dia orang ni bukan seorang yang disogok. Dia sogok beribu orang setiap kawasan parlimen. Cuma yang sedih hanya 20 orang daripada 3 kawasan parlimen, Marang, Kuala Terengganu dan Kemaman, yang bersedia untuk menjadi saksi. Yang lain ada yang takut, ada yang mak bapak nak supaya anak dia tumpu pada pelajaran, tak nak sibuk turun naik mahkamah. Itulah. Okey? Okey, tapi bantuan ni dia salurkan melalui air pencen, air belia. Yalah. Air pencen, air belia, air siswa, segala apa yang dia boleh create untuk bagi duit, untuk merasuah, dia buat. Jadi dia cover semua segmen. Itu sebab mereka boleh dapat sampai 8-0. Ini kita kena faham. Okey? Baik. Yang mengejutkan tu, saksi ni banyak yang berumur 18 hingga 20 tahun tu. Ya. Jadi adakah diorang sedar benda tu rasuah ke tak rasuah ke? Dia ada setengah-setengah daripada mereka ni. Mereka sebab ada ibu bapa beritahu saya, dia orang ni nak pergi collect je duit. Tetapi bila pergi kat sana, dia kena sumpah, kena bai'ah. Kalau dia tahu bahawa bai'ah yang betul ialah wallahi wa billahi wa tallahi, bukan wallahi je. Kalau dah lafaz 3 perkataan tu memang tak boleh lagi, Tapi bila dia dah lafaz, dia tak berani nak pergi mengundi untuk BN. Sebab dia dah lafaz undi untuk PAS. Akibat dia, bila kalah, mereka baru nak menyesal. Kita pun silap tau. Kita cakap bagi duit, ambil. Kita tak sangka lah dia orang akan suruh angkat sumpah, Kita cakap bagi duit, ambil. Tapi undi Barisan Nasional,
Kan? Rupa-rupanya dah ambil, ada angkat sumpah. Aduh wallahi. Aduh. So anda kata tu anda kata ahli parlimen marang ni diheret ke mahkamah tu. Ya. Adakah dia akan menjadi liability kepada PAS dan perlu meletakkan jawatan? Dia tak perlu. Kau tak nak tanya sebab apa? Sebab apa tu? Sebab dia bukan UMNO. Yang diheret ke mahkamah, yang perlu letak jawatan kalau dia UMNO saja. Kalau dia Bersatu tak perlu. Kalau dia PAS tak perlu. Tak kira lah semburit ke, logo lama ke, apa pun kesalahan dia orang ni, tak ada, tak perlu. Yang penting dia bukan UMNO. Kalau UMNO perlu. Inilah Walaun punya teori. Okey, ada lagi? Badan saya ni dah naik lah tuan-tuan. Naik 3 kilo lah. Aduh, risau saya ni. Nak kena exercise ni. Sibuk punya pasal kan. Okey. Selain daripada Terengganu tu, mungkinkah ada susulan besok di Kedah ke, di negeri lain? Bergantung kepada petition mahkamah yang dibuat. Saya belum dengar lagi. Yang saya tahu di Kelantan, Tengku Razali pun ada buat. Tempat-tempat lain ni kita harap YB yang tahu, yang ada maklumat, yang ada bukti, kita harap janganlah tak buat. Tak tahulah, dah lepas ni kan, dah lepas tempoh ni. Dah terlambat lah sebenarnya. Okey, ada lagi? Tak, berbalik pada yang UMNO punya usul tambahan tadi tu. Masih lagi lah tu, jangan cakap haram lah. Apa pula yang haram? Yang betulnya haram jadah. Time dalam dewan kau tak cakap, dan keluar baru kau sibuk. Betul? Dan semakin keras tu menentang. Tak kisah. Apa dia orang boleh buat? Kan? Kita tak perlu nak pening kepala fikir pasal benda ni. Sebab mereka berhak, mereka nak bawa benda ni pergi mahkamah, silakan. Kita pun harap dia orang ni bawa benda ni pergi mahkamah. Kerana bila dia orang bawa benda ni pergi mahkamah, keahlian mereka gugur. Selesai dah kita. Nak tunggu lembaga disiplin pecat dia orang ni, mungkin dia orang buat secara berperingkat. Jadi saya harap geng-geng pengkhianat ni segeralah bawa perkara ni ke mahkamah, supaya memudahkan kerja lembaga disiplin UMNO, memudahkan kerja majlis kerja tertinggi UMNO. Senang, tak payah kita nak tunggu pimpinan kita mengambil tindakan disiplin kepada mereka ni. Lagipun jiwa mereka ni dah tak ada dah jiwa UMNO, Kerana jiwa mereka ni hari ni bersama dengan kawan-kawan yang berada di dalam Perikatan Nasional. Jadi daripada dia porak-perandakan kita ni, biarlah dia ke sana. Tak payah kita pening kepala. Okey, ada lagi? Jalan dulu. Dia dah tak ada soalan dah ni. Kita minta kawan-kawan yang berada di rumah ni minta tolong menyumbang soalan kita, untuk sahabat-sahabat yang bertanyakan soalan ni. Bolehlah salurkan soalan anda di talian 011 35 95 4044 011 35 95 4044. Ya, silakan. Ada orang kata tu, kita perlu kelulusan ROS terlebih dahulu untuk usul tak tanding 2 jawatan tertinggi tu. Tak perlu. Dia sebenarnya kita bagi notis, panggil orang datang Perhimpunan Agung UMNO. Masa ucapan dasar Presiden UMNO, bentangkan apa juga yang dia nak cakap, dan kemudian dibahaskan
oleh para perwakilan setiap negeri. Lepas tu proses pengundian, maka ianya menjadi usul. Bila ia sudah menjadi usul, dibawa kepada ROS. Biasanya ROS terima, kecuali kalau ROS itu di bawah pengaruh pihak-pihak tertentu, kan? Buat masa ni ROS bukan di bawah pengaruh pihak yang nak menjahanamkan UMNO. Jadi kita tak perlu bimbang, kan? Dulu ROS di bawah pengaruh orang yang nak buat pemilihan sebelum pilihan raya, supaya dia ada jawatan presiden dan sekaligus menjadi pengurusi Barisan Nasional. Sebagai pengurusi Barisan Nasional, dia boleh lantik orang macam Syahidan Kasim, Anwar Musa, Tajuddin Rahman menjadi calon Barisan Nasional. Itu tujuan dia nak jadi pengurusi Barisan Nasional sebelum pilihan raya. Dan dengan harapan dia menjadi Perdana Menteri, kan? Tapi tak jadi. Nak buat macam mana? Gagal. Sebab kuasa PAU itu, PAU itu yang paling berkuasa. PAU boleh buat pindaan apa saja mereka nak pindah. Submit to ROS. Kalau ikut prosedur yang betul, tak ada masalah. ROS tak boleh bantah. Okey. Ada lagi? Okey tu, peluang PRN untuk menawan semula kerajaan negeri TN, kan? Boleh tak macam dengan kes yang ada rasuah tadi tu, kerajaan perpaduan boleh ada peluang yang besar? Saya yakin bila kes rasuah yang melibatkan 92.5 bilion daripada 600 bilion yang dibelanjakan zaman darurat, bila ianya terbongkar, ianya sudah pasti akan efek mereka-mereka yang terlibat, antaranya Bersatu, PAS, ini sudah pasti akan menjejaskan prestasi mereka. Kita lihat bagaimana Dato' Zahid yang hanya kena pendawaan terpilih, Dato' Najib yang hanya kena pendawaan terpilih, yang berniat jahat, yang bermotifkan politik, habis tarnish image dia, disebabkan fitnah ni. Apatah lagi kalau lepas ni semua bukti-bukti tu terbongkar, kan? Ini tak boleh lari. It's an open secret dah. Penglibatan Adam Radlan, penglibatan pemimpin-pemimpin tertentu Bersatu, ini dah tak boleh nak elak, bakal terbongkar sikit hari nanti. So sudah pasti ianya akan menjejaskan prestasi Perikatan Nasional. Okey? So dalam perkara yang sama tu, ini soalan pada netizen tu, dia kata sekiranya nama-nama besar dalam UMNO ni digugurkan, macam contoh Isyamuddin, AJ bagai, adakah ini akan menjejaskan masa depan parti oleh kerana nama-nama besar tersebut mempunyai pengaruh yang banyak? Apa pandangan itu? Kita tak nafikan akan ada pengikut mereka yang kecewa, tapi percayalah, Anwar Ibrahim masa dia dipecat, berpuluh ribu orang yang menyokong dia, tetapi mereka yang ada jawatan pada ketika itu yang keluar daripada UMNO dan menyertai informasi. Seorang nama Hamdan Taha, Ketua Pemuda Teluk Intan, yang lain yang ikut dia ialah rakyat biasa. Zaman Mahathir keluar pada parti, yang ikut dia beberapa orang pemimpin-pemimpin yang kalah dalam pemilihan UMNO. Ini lebih kurang lah ni. Saya rasa bila diorang ni dipecat, diorang digantung, mereka kalah dalam pemilihan parti akan datang, sudah pasti akan ada kumpulan serpihan yang akan meninggalkan UMNO dan menyertai Perikatan Nasional.
So bagi saya lah, kepimpinan memang sedikit terjejas. Bila mana puak-puak ni diambil tindakan, memang akan ada sedikit terjejas. Tetapi kita tak perlu bimbang kerana kita melakukan pembersihan. Apa guna kalau kita ada ahli yang ramai, kita ada kuantiti, tetapi kita tidak ada ahli yang berkualiti. So orang-orang yang nak kita bersihkan daripada parti ni ialah terdiri daripada orang yang tidak ada kualiti yang bagus. Kualiti yang bagus yang dia ada, mungkin dia bijak, tapi kalau bijak perangai tak elok, nak buat apa? Betul tak? Kita nak pilih pemimpin, pertama kena elok dulu, kedua baru pandai. Kalau dia pandai dulu, kedua baru elok, ataupun dia perangai tak elok, kepandaian dia tu akan digunakan untuk buat duit melalui projek-projek. Ketika dia menjadi kerajaan, untuk menyalahgunakan kuasa, untuk kelentung sana kelentung sini, So nak buat apa kita simpan pemimpin-pemimpin macam ni? Tidak ada kesetiaan pada parti, bekerja untuk musuh, membantu musuh. So lebih baiklah kita ambil mudarat kecil dengan mengambil tindakan pada mereka untuk mengelak mudarat yang lebih besar. Kalau kita biarkan musang berbulu ayam, kita biarkan gunting dalam lipatan, api dalam sekam ni terus membara, merebak, makin banyak yang akan rosak. So kita kena put a stop, kita kena buat pembersihan tu. Sama ada kita suka tak suka, kita kena buat pembersihan. Okey? Ni ada orang tanya lagi tu. Dia kata yang Haji Ali ni marang sekiranya terdapatlah, terbuktilah dia menyogok dan SPR memang mengambil tindakan akan membatalkan dan segalanya. Tapi dari segi undang-undang jenayah ni macam mana tu? Adakah Haji Ali boleh didakwa sebagai perasuah ke dalam kes yang sama? Sekiranya dia terlibat dalam menerima duit yang datangnya daripada sumber yang haram, dia boleh didakwa di bawah Anti-Money Laundering Act ataupun AMLA. Boleh. Ianya satu kesalahan jenayah. Kalau Ahmad Maslan terima sumbangan daripada Perdana Menteri pun kena dakwa, Tan Sri Syarif pun kena dakwa, sedangkan dia tak tahu sumber tu daripada mana. Apatah lagi kalau dia tahu sumber tu daripada komisen, hasil daripada projek-projek direct nego yang diluluskan sepanjang tempoh darurat. Itu dah ada, dah boleh. Kalau bukan dia terlibat dalam pengambilan rasuah tu, tetapi kalau dia tahu pun, dia boleh didakwa bersubahat. Sebab duit tu masuk dalam akaun Perikatan Nasional, ataupun akaun Bersatu, ataupun akaun PAS. Kita tak tahu sebab dipercayai ianya masuk dalam akaun parti politik. Parti mana satu, kita tak tahu. Okey, kita tunggu SPRM punya jawapan. Tok, saya jawab tu ni Jalil Baker punya statement itu Dia kata penentuan jawatan presiden dan timbalan presiden UMNO hanya dibuat secara undi berdiri tanpa mandat ahli. Tanpa mandat ahli? Apa maksud dia mandat ahli? Itu lah tu. Dia tak faham tu. Tak faham sistem pengundian yang ada tu. Oh, dia tak faham sistem pengundian yang ada. Itu bukan mandat. Bukan mandat. Oh, so yang berdiri itu ahli ke hantu raya? Itu lah tu. Untuk orang yang tak faham macam Jalil Baker ni, kita nak beritahu, untuk memilih pucuk pimpinan parti, baik di peringkat bahagian maupun peringkat pusat, yang mengundi ialah perwakilan di UMNO bahagian. Betul. Tetapi yang kita pilih itu hari, bukan kita pilih keseluruhan kepimpinan parti. Yang kita undi ialah usul. Usul ini
boleh dibawa sama ada oleh MKT UMNO, sama ada oleh perwakilan atau daripada bahagian. Cuba tanya dengan orang-orang yang kata bahagian tu lebih berkuasa daripada PAU. Ni orang yang tak faham tentang organisasi. Cuba tanya dengan dia, usul yang cawangan bawa pergi mana? Bawa pergi bahagian. Itu pun ditapis, ada yang dibawa pergi bahagian, ada yang ditolak. Usul yang bahagian dibawa pergi mana? Dibawa pergi ke Perhimpunan Agung UMNO. Jadi kalau mereka kata bahagian tu lebih berkuasa daripada Perhimpunan Agung UMNO, maka lepas ini apa juga keputusan, putus kat bahagian je lah. Faham tak? Bila nak memilih, betul, level yang paling tinggi yang akan memilih pemimpin di peringkat pusat ialah perwakilan di peringkat bahagian. Tetapi dalam membuat pindaan perlembagaan, dalam membuat keputusan penting, keputusan besar, sekejap, yang ada kuasa meluluskan usul ini ialah Perhimpunan Agung UMNO sahaja di peringkat pusat. Itulah sebabnya ada perwakilan daripada bahagian ke pusat. Kenapa selepas Datuk Seri Najib ubah nak memilih pemimpin bukan lagi di peringkat pusat, memilih pemimpin mestilah di peringkat bahagian? Kenapa semenjak benda tu berlaku kita tak hapuskan Perhimpunan Agung UMNO ni? Sebab ada tujuan Perhimpunan Agung UMNO diadakan. Perhimpunan Agung UMNO adalah badan tertinggi yang boleh membuat keputusan. Takkan Presiden UMNO tak tahu? Takkan Ketua Perhubungan UMNO Johor tak tahu? Takkan Ketua UMNO bahagian Tebrau tak tahu? Takkan Ketua UMNO bahagian Titi Wangsa tak tahu? Takkan Ketua Pemuda Kuala Langat tak tahu? Takkan ahli baru masuk Sungai Buloh tak tahu? Betul tak? Ini kena faham. Ketika tidak ada Perhimpunan Agung UMNO, Majlis Kerja Tertinggi UMNO boleh membuat sebarang keputusan dan keputusan itu muktamad dan tidak boleh dipertikai. Ini kita kena faham. Ada setiap Perhimpunan Agung tu ada dia punya matlamat dia. Perhimpunan Agung Cawangan ada matlamat dia. Perhimpunan Agung Bahagian ada tugas dan tanggungjawab dia. Kalau dah kerja melantik pemimpin di peringkat pusat, berakhir sampai ke level UMNO bahagian saja. Kalau misalnya parti buat keputusan lepas ni, tak payah lagi buat Perhimpunan Agung UMNO di peringkat pusat. Semua keputusan di peringkat bahagian. Barulah tak perlu hantar perwakilan pergi ke Malaysia. Nak buat apa hantar perwakilan pergi ke Malaysia? Bukan nak buat pemilihan. Bukan mereka ada kuasa memilih siapa Presiden Timbalan. Mereka tak ada kuasa. Jadi apa guna kita buat Perhimpunan Agung setiap tahun? Itu sebabnya kuasa untuk buat pindaan perlembagaan, kuasa untuk buat keputusan besar masih lagi terletak di tangan perwakilan di peringkat Perhimpunan Agung UMNO Malaysia. Kena faham lah tu. Okey? Betul dia cakap tu. Jika mereka yakin sudah tentu usul ini akan dibahas di cawangan dan bahagian sebelum diundi di PAU. Apa? Dia cakap lah, Jaya Beker cakap,
Maksudnya jika mereka yakin sudah tentu usul ni akan dibahaskan di peringkat cawangan, lepas tu bahagian sebelum diundi dekat PAU. Saya ambil contoh Saya ambil contoh. Bila kita nak buat pindaan perlembagaan, okey, usul tu dimulakan di peringkat cawangan. Geng-geng pengkhianat ni dia nak tolak usul ni. Dia nak buat pemilihan sebelum pilihan raya. Saya nak tanya, selepas usul ni dimulakan di peringkat cawangan, dibawa peringkat bahagian, bawa pergi ke peringkat pusat, dia orang berjaya tak batalkan? Tak berjaya. Kita bawa dan kita berjaya. Usul ini ialah tambahan kepada usul ucapan dasar Presiden. Ini usul tambahan, bukan usul yang dirancang. Ianya hanya usul tambahan. Untuk jawatan Presiden dan timbalan tidak dipertandingkan. Dan ini bukan tak pernah berlaku. Pernah berlaku. Dalam sejarah UMNO ni, UMNO pernah mempertandingkan jawatan Presiden 4 kali je. Dan daripada 4 kali ni, setelah berpuluh tahun tak ada pertandingan jawatan Presiden, hanya zaman Datuk Zahid ni jawatan Presiden dipertandingkan. Jadi orang yang bising-bising ni, dia tak ada ke zaman Datuk Najib? Dia tak ada ke zaman Tun Mahathir? Dia tak ada ke zaman Datuk Seri Abdullah Badawi? Kenapa masa tu dia orang tak bantah? Kita nak tanya lah. Kenapa masa tu bila dia orang tidak mempertandingkan jawatan Presiden, masa tu kita memerintah, kita membentuk kerajaan secara bersendirian. Kita tak perlu takut jawatan Presiden diambil alih oleh proksi Perikatan Nasional dan kemudian dia jadi pengurusi Barisan Nasional, dia boleh tarik 30 orang ni bentuk kerajaan dengan Perikatan Nasional. Kita tak perlu takut. Kenapa perlu tidak dipertandingkan jawatan itu? Ketika itu tidak ada bahaya dan ancaman macam sekarang. Sekarang ancaman dia terlalu besar. Ancaman dia, parti kita ni boleh rosak, ranap dan buruk di mata rakyat Malaysia. Bila mana kuasa Presiden yang boleh menentukan ke arah mana 30 orang MP ni nak dibawa. Nak bawa pergi ke Muhyiddin ke nak bawa pergi Anwar Ibrahim. Kita pun tahu bersatu sedia nak fund pemimpin-pemimpin yang menggunakan duit sepanjang tempoh pilihan yang lepas sanggup labur lebih daripada itu untuk menang pemilihan Presiden UMNO. Timbalan tak penting. Jawatan timbalan naib ketua pemuda tak memberi kesan apa-apa. Yang dia orang nak satu saja diubah, Presiden UMNO. Sebab Presiden UMNO ialah pengurusi Barisan Nasional. Pengurusi Barisan Nasional sudah mendapat mandat bertulis dalam bentuk aku janji daripada setiap calon Barisan Nasional yang bertanding dalam pilihan raya lepas. Semua calon ni dah bagi mandat kepada ketua parti untuk pilih dengan siapa kita nak bentuk kerajaan bersama dan siapa kita nak angkat menjadi Perdana Menteri. Siapa menang je jawatan Presiden UMNO, dia boleh ubah haluan 30 orang ni. Sebab dah dapat mandate. Yang 30 orang ni, yang menang ni sebenarnya yang tanda tangan 178 orang. 178 orang calon Barisan Nasional semua bagi mandat supaya ketua parti Barisan Nasional. Bukan dia bagi mandat Datuk Zahid ada kuasa. Tak, dia bagi mandat kepada ketua parti. Kalau dah tukar Presiden, kemudian pengurusi Barisan Nasional secara automatik biasanya dia ambil Presiden UMNO jadi pengurusi Barisan Nasional, maka orang tu lah ada kuasa. Itu bahayanya. Ketika keadaan bahaya ni, dia orang nak pertikai. Kenapa dulu? Contohnya macam Ismail Sabri. Dia jadi susah agung, dia jadi susah politik kepada susah agung UMNO.
Syabaruddin Cik, kenapa masa tu dia tak bertikai? Kita nak tanya. Dalam dewan pun mula-mula dia tak bangun. Bila dia tengok semua orang bangun, dia bangun. Mana letak pendirian dia? Kalau tak setuju, cakap tak setuju, duduklah. Bukan macam dah lama last sekali baru bangun. Nampak sangat tak ada pendirian. Lepas tu keluar, popek-popek. Petikai itu, petikai ni. Kenapa dalam meeting tak petikai? Selaku naib presiden, dia hadir mesyuarat biro politik. Dia hadir mesyuarat jawatan kuasa pengurusan parti. Dia hadir mesyuarat MKT. Dia boleh bagi pandangan. Kalau boleh, jangan wujud usul supaya tidak dipertandingkan jawatan presiden dan timbalan. Sebab dia 1, 2, 3, 4, 5. Cakap siang-siang. Kenapa tak cakap? Ke tak tahu mesyuarat? Itu kita tak boleh nak cakap apa lah. Kita pun tak boleh nak salahkan dia sebab dia kata dia nak pencet. Kita harap dia betul-betul pencet. Tapi pencet buat cara orang pencet. Kita tak nak sebut lagi nama dia ni kalau boleh. Tapi bila dia keluar kenyataan, mewakili geng-geng yang kecewa sebab tak dapat ubah kerajaan. Sebenarnya kena faham, dia orang ni kecewa bukan kerana tak dapat jawatan Presiden UMNO. Dia nak jawatan pengurusi Barisan Nasional supaya mereka boleh ubah kerajaan. Bila ubah kerajaan, pengurusi BN mungkin boleh jadi Perdana Menteri, bukan setakat timbalan Perdana Menteri. Dalam keadaan Muhyiddin yang desperate, yang takut jadi kluster mahkamah, geng-geng PAS yang takut jadi kluster mahkamah, dia orang sanggup, walaupun dia orang menang banyak kursi, dia orang sanggup bagi UMNO jadi presiden ataupun Perdana Menteri. Dia orang sanggup. Geng-geng yang lain macam KJ ni semua nak berasa jadi menteri balik. Kalau tukar, sudah pasti dia jadi menteri. Dia belum pernah jadi senator. Dia boleh jadi senator 6 tahun. Ini kita kena faham. Dia bukan fikir pasal rakyat. Dia bukan fikir pasal demokrasi kena subuh lah apa segala macam semua. Bukan itu soal dia. Soal dia nak jadi menteri balik. Dia orang nak jadi Perdana Menteri. Itu je. Sebab dia tahu kalau Datuk Zahid bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim dah belajar melalui kesilapan Muhyiddin, sudah pastilah Datuk Seri Anwar Ibrahim takkan namakan walau seorang pun yang bukan daripada senarai Datuk Zahid. Kena faham tu. Anwar Ibrahim bukan bodoh macam Muhyiddin. Muhyiddin ni bodoh. Engkau dah lah buat khianat pada kita. Datuk Najib dengan Datuk Zahid dah maafkan. Patutnya kau layanlah baik-baik. Ini kau nak penjarakan orang tu. Lepas tu dalam kau 32 kursi, BN ada 42, BN bagi kau jadi Perdana Menteri. Timbalan pun kau tak bagi dia. Itu bukan kurang ajar, itu bodoh sebenarnya. Itu bukan kurang ajar, itu bodoh. Kebodohan yang melampau. Apa alasan? Integriti. Integriti kepala bapak dia. Integriti apa? Azmin Ali tu ada integriti. Video dia satu dunia dah ada. Sekarang ada kat dalam Pornhub tahu. Jadi menteri apa? Menteri yang paling kanan pada Muhyiddin. Timbalan Perdana Menteri. Itu integriti. Muhyiddin pun dengan dikaji dan settle. Ada dia dakwa Clement Augustine. Tak ada. Clement Stanley. Ada dia dakwa Clement kerana mengatakan bahawa dia bercerai dengan dikaji, puncanya ialah Muhyiddin Yassin, hubungan sulit dia. Ada dia dakwa? Tak ada. Tak ada. Dia orang tak peduli pun soal maruah, soal integriti ni. Kalau nak kira integriti, dia tak kutip orang-orang UMNO yang dah korup ni. Dia tak kutip Mustafa Muhammad, dia tak kutip Mas Emiyati, dia tak kutip semua sekali orang-orang yang lompat parti.
Yang lompat parti ni kebanyakannya takut. Takut mereka ni dihadapkan ke muka pengadilan. Ada kes SPRM, ada kes polis, ada kes cabul ni contohnya ni. Syahda Kasim ni. Cabul anak dara orang. Itu sebab puak-puak ni buat U-turn. Ada yang dulu jadi panglima kita. Sekerat jalan buat U-turn. Sebab apa? Padahal dulu panglima besar Pasir Salam. Anak dia SPRM panggil, baru SPRM panggil dah buat U-turn. Ini panglima kejadahnya. Panglima Tempang. So kita ada pilihan. Dulu kita boleh pilih siapa pun jadi pemimpin kita. Sebab sebelum tu kita tak pernah diuji. Kita tak tahu pemimpin kita ni kalau kalah dia bersama kita ataupun tidak. Dia masuk gua ke tidak. Dia jadi musuh dalam selimut ke tidak. Dia bantu musuh kita ke tidak. Kita tak pernah. Tapi hari ini dah terbentang luas bukti-bukti. Dia bantu musuh kita. Dia pemangku timbalan presiden. Dia tak nak bertanding. Sekarang sibuk nak bertanding bersama. Bila UMNO dah duduk dalam kerajaan, dah ada nyawa sikit, baru nak bertanding. Kita menang 7 pilihan raya, baru sibuk nak rebut jawatan oleh UMNO. Bila UMNO kalah ni, yang terkontang kanting hidupkan balik UMNO ni siapa? Datuk Zahid, Datuk Najib, Tok Mat, dan rakan-rakan yang lain. Mana dia pergi? Lari masuk gua. Ini ke ciri-ciri pemimpin yang kita patut angkat menjadi pemimpin? Bila kalah, macam Jody Ghani dengan KJ, salahkan presiden. Padahal engkau Menteri Kewangan 2. Engkau juga merupakan orang yang menyumbang kepada kekalahan. Aku masih ingat. Masa tu aku pengarah komunikasi Kementerian Kewangan. Kita atur kontraktor nak jumpa. Kontraktor Bumi Putra, TNB. 2 jam duduk kat pejabat Jody Ghani. Keluar, salam pun tidak. Cakap PM panggil saya. PM panggil ke, Atuk panggil ke, Agung panggil ke, salam sekejap lah. Orang tunggu 2 jam. Macam ni kau nak angkat jadi pemimpin? Kau rasa orang yang hadir, kontraktor Melayu yang bermasalah dengan TNB pada ketika tu, dah tunggu 2 jam, salam pun tak boleh. Kau rasa ini tak hilang undi kita? Bila ada pemimpin layan rakyat macam bangkai macam ni, itu yang rosak nama kita. Orang macam ni tak boleh bagi peluang jadi pemimpin. Tak boleh. Ada lagi? Mungkin korang buat aku marah. Dia ngantuk hari tu. Itulah. Okeylah, soalan panas sikit bagi aku. Aku tengok korang punya soalan pun aku ngantuk. Sudah panas tu. Okey. Mungkin Ismail Sabri merasakan perwakilan tidak mengutamakan top 5. Tak bawa sekali dah dalam kes supaya jawatan. Ini semalam kita dah sebut. Macam mana nak bawa naik presiden sekali? Dia pun dah cakap dalam Facebook dia, dalam tweet dia punya ni, dia kata dia pencen. Dia cakap minum sekarang ni, kita bila dah pencen ni ada masa nak minum. Dah kau cakap kau nak pencen, maknanya kau nak berehat. Takkan kita nak usulkan jawatan naik presiden tidak dipertandingkan, sedangkan dia dah cakap dia nak berehat. So tak boleh lah naik presiden nombor 2 dan nombor 3 tidak dipertandingkan, nombor 1 je kita pertandingkan. Tak boleh lah macam tu. Betul tak? Okey? Ada lagi? Ini soalan netizen ya. Balik soalan netizen. Yang apa ni? Yang tadilah petition kat Terengganu tadi tu. Adakah kalau sekiranya didapati bersalah, diorang ni kalau ada PRK, diorang boleh tanding semula tempat tu ataupun bila-bila masa lagi?
Setahu saya tak boleh. Kena cara lain lah. Macam mana ni lah. Kalau dia kena petition, tak boleh. Macam Sibaraj, tak boleh bertanding balik. Untuk sekali tu ataupun 2016 boleh maknanya Pilihan Raya ke-16 boleh Okey Dok, ni soalan netizen ni Dok. Dia kata, Assalamualaikum Datuk. PM10 ni tak habis-habis mengatakan ingin membenteras rasuah, tetapi kenapa masih tiada lagi pendakwaan terhadap Hakim Nazlan, Zeki, Golongan Yaakob ni semua? Belum. Saya ingat boleh tak KIV soalan ni sampai bulan 3? Bulan 3 Kita kena faham kekangan-kekangan. Macam zaman Mahathir tu, dia boleh paksa AG letak jawatan. Tak semua orang nak salah guna kuasa begitu. Okay? Alright. Okay Dok. Okey tu kot. 50 minit. Dia orang ni tunggu punya lama lah. 50 minit. Ada Facebook ada 4,578 orang yang tunggu. YouTube ada 4,886 orang tunggu. Takkan korang tak ada soalan? Kesian dia orang ni tunggu. Baru nak tonton habis. Baru nak tonton lah. GK baru nak tonton. Dah tidur. Okey, ada soalan lain? Takkan soalan netizen tak ada ni? Soalan masak tu ni. Soalan masak ada ni. Tapi itulah. Okey Dok, dia kata kenapa hari tu Dok, masa PM turun kat Terengganu tu, MB Terengganu dan Esko Terengganu tidak menyambut tu. Itu kena tanya dengan Menteri Besar Auckland. New Zealand. Auckland. Dia kata mungkin ada dia nak protes pasal bantuan pusat tak salur pada negeri. Kerajaan negeri lah. Sekarang hari tu kan dia nak salur bantuan tu, tapi habis dia pergi Auckland. Engkau beritahu lah, kalau aku Perdana Menteri pun, aku datang macam Kelantan dia bagi bantuan. Datuk Seri Anwar bagi bantuan kat Kelantan, tak ada masalah pun. Tapi bila datang ke Terengganu, Menteri Besar Terengganu kat Auckland, macam mana? Kau nak salur pada Menteri Besar yang sedang makan angin kat Auckland? Hilang akal. Betul lah tu tindakannya. Okey. Kita minta sahabat-sahabat tolong sharekan live kita ni. Kita tengok kawan-kawan kita ni mengharapkan kita buat penerangan dan sebagainya, tetapi tangan ni macam liat nak tolong share. Kita haraplah sahabat-sahabat jangan berat tulang. Tolonglah tekan share. Baru 900 lebih je share. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi